Assalamualaikum. Mari belajar bersama Cikgu Fariza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Fariza Zaki. Untuk hari ini, saya akan berkongsikan tentang tajuk yang pertama dalam silibus tingkatan 4 iaitu tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Mari kita lihat subtopik di dalam tajuk 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Subtopik 1.0 pengenalan. Subtopik 1.1 tujuan perniagaan. Subtopik 1.3 bentuk-bentuk perniagaan lain. Subtopik 1.4 klasifikasi perniagaan. Subtopik 1.5 skala perniagaan. Subtopik 1.6 perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan, dan subtopik yang terakhir, subtopik 1.7 iaitu perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. So ada 7 subtopik di dalam tajuk yang pertama dalam silibus tingkatan 4. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan subtopik 1.0 pengenalan dan subtopik 1.1 tujuan perniagaan. Apa yang dimaksudkan dengan perniagaan? Okay, mari kita lihat. Perniagaan adalah aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Perniagaan melibatkan pertukaran nilai antara penjual dengan pembeli bagi membolehkan penjual memperolehi keuntungan. Perniagaan bertanggungjawab membantu, pertama, meningkatkan taraf hidup, kedua, menyediakan peluang pekerjaan, dan yang ketiga, menjalankan tanggungjawab sosial korporat. Okey, ini adalah peta I-Think konsep asas perniagaan. Terdapat 6 konsep asas perniagaan. Yang pertama ialah memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Yang kedua, pertukaran nilai. Yang ketiga, keuntungan perniagaan. Keempat, kontrak perniagaan. 5, barang dan perkhidmatan. Dan 6, penjual dan pembeli. Mari kita lihat 6 konsep asas dalam perniagaan. Barang dan perkhidmatan iaitu produk. Barang ialah sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal, objek yang dapat dilihat serta disentuh. Contohnya, jika pelajar pergi ke kedai runcit, kicap, gula, beras, syampu adalah contoh bagi barang. Perkhidmatan, aktiviti yang memberi faedah kepada pengguna dan peniaga, tidak mempunyai bentuk fizikal secara khusus. Contoh perkhidmatan seperti menggunting rambut dan mendapatkan rawatan di klinik. Konsep yang kedua ialah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Murid perlu tahu membezakan antara keperluan dan kehendak. Keperluan ialah sesuatu yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan. Manakala kehendak ialah keinginan untuk hidup lebih selesa. Keperluan terhad bagi setiap individu, manakala kehendak tidak terhad. Keperluan mudah dipuaskan, manakala kehendak sukar dipuaskan. Apa contoh keperluan? Keperluan adalah seperti tempat tinggal, pakaian dan makanan. Manakala contoh bagi kehendak seperti telefon bimbit, rumah banglo dan kereta mewah.
Seterusnya ialah pertukaran nilai. Pertukaran nilai ialah aktiviti urus niaga yang melibatkan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperolehi. Pertukaran nilai berlaku sekiranya wujud persetujuan antara penjual dengan pembeli tentang harga yang ditetapkan. Konsep yang seterusnya ialah keuntungan perniagaan. Keuntungan perniagaan ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Bagaimana untuk mengira keuntungan? Keuntungan iaitu jumlah jualan tolak dengan jumlah kos. Keuntungan perniagaan dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya atau mampu berdaya saing di pasaran. Keuntungan perniagaan juga melambangkan imej dan kecemerlangan perniagaan. Peniaga boleh menyumbangkan semula sebahagian keuntungan kepada masyarakat setempat. Seterusnya, penjual dan pembeli. Penjual ialah individu yang menawarkan barang dan perkhidmatan, manakala pembeli ialah pihak yang memerlukan, yang menghendakikan barang atau perkhidmatan. Urus niaga berlaku apabila peniaga dan pembeli bersetuju dengan masa, harga, kuantiti serta tempat barang atau perkhidmatan tersebut dibekalkan. Konsep yang terakhir iaitu kontrak perniagaan, iaitu perjanjian yang dimateri oleh dua atau lebih individu. Pihak-pihak tersebut akan terikat secara sah kepada perjanjian yang telah dipersetujui. Kontrak perniagaan dapat melindungi pengguna dalam urusan perniagaan. Mari kita lihat aktiviti perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu aktiviti berasaskan barang dan aktiviti berasaskan perkhidmatan. Apa yang dimaksudkan dengan aktiviti berasaskan barang ialah melibatkan penggunaan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Manakala aktiviti berasaskan perkhidmatan menawarkan ataupun melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Contoh kedai runcit. Kedai runcit adalah aktiviti berasaskan barang di mana peniaga menjual barang-barang keperluan harian kepada pengguna. Manakala aktiviti berasaskan perkhidmatan, contoh kedai gunting rambut, pelanggan akan menggunting rambut di kedai gunting rambut. Mari kita lihat contoh soalan yang boleh ditanya dalam subtopik 1.0. Soalan, bandingkan aktiviti perniagaan berikut. Diberi dua gambar. Gambar yang pertama ialah Rumah Seri Kenangan Cheng, manakala gambar yang kedua ialah gambar Nestle. Okay, kata tugas bandingkan. Apabila pelajar melihat soalan kata tugas bandingkan, jawapan perlu beri dalam bentuk persamaan dan perbezaan antara dua perkara. Apa persamaan kedua-dua gambar tersebut? So, kedua-dua gambar tersebut ialah menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna. Apa perbezaan kedua-dua gambar? So, gambar yang pertama, Rumah Seri Kenangan Cheng adalah menawarkan perkhidmatan, manakala gambar yang kedua, Nestle menawarkan barang. Jawapan perlu ditulis dalam bentuk huraian. Mari kita lihat subtopik 1.1. 1.1 iaitu tujuan perniagaan. Subtopik ini pernah diuji dalam soalan SPM pada tahun 2018. Apakah tujuan perniagaan?
Tujuan perniagaan ialah menawarkan barang atau perkhidmatan. Ada dua, iaitu bermotifkan keuntungan dan bukan bermotifkan keuntungan. Saya bagi contoh gabungan barang dan perkhidmatan. Perniagaan yang berasaskan barang dan perkhidmatan, contoh yang pertama, barang iaitu nasi lemak, perkhidmatan servis hidangan, keperluan dan kehendak ialah memenuhi makanan. Contoh perniagaan adalah gerai makanan. Contoh yang kedua, barang adalah baju, perkhidmatan ialah menjahit pakaian, keperluan dan kehendak yang perlu dipenuhi ialah pakaian baru, manakala perniagaan yang terlibat adalah kedai jahit. Contoh yang ketiga, perniagaan yang menggabungkan kedua-dua barang dan perkhidmatan iaitu barang produk kecantikan, perkhidmatan rawatan muka, keperluan dan kehendak ialah ingin kelihatan cantik dan perniagaan yang boleh dibuka adalah salon kecantikan. Tujuan perniagaan terbagi pada dua, bermotifkan keuntungan dan bukan bermotifkan keuntungan. Mari kita lihat organisasi bermotifkan keuntungan iaitu OBU. OBU terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran dan penjualan barang dan perkhidmatan. Tujuan utama OBU adalah mendapatkan keuntungan. OBU juga menawarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan dan diminta oleh pengguna. Pada contoh gambar ialah Jekyll Mall. Jekyll menjual kain atau pakaian kepada pengguna. Apabila ada urus niaga jual beli barang, pengguna akan dapat memenuhi keperluan dan kehendak, manakala peniaga akan mendapat keuntungan. Kepentingan keuntungan perniagaan yang diperolehi daripada organisasi bukan bermotifkan keuntungan OBU iaitu pertama ialah mengukur tahap prestasi dan menentukan hala tuju perniagaan. Yang kedua, kepentingan keuntungan ialah melambangkan imej perniagaan, memudahkan pemilik untuk menarik pelaburan serta disumbangkan semula sebahagian keuntungan kepada masyarakat. Tajuk ini, kepentingan keuntungan perniagaan, pernah diuji dalam SPM 2019 pada soalan bahagian A kertas 2. Seterusnya, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan organisasi bukan bermotifkan keuntungan iaitu OBBU. OBBU ialah organisasi yang memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang. OBBU menyediakan barang dan perkhidmatan untuk golongan kurang berkemampuan, miskin tegak, gelandangan, OKU, warga tua yang terabai dan melindung haiwan terbiak. Apa matlamat organisasi OBBU? Yang pertama ialah meningkatkan penlibatan sektor awam dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, matlamat OBBU ialah menyediakan ruang dan peluang untuk semua golongan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membangunkan masyarakat kurang berkemampuan. Yang ketiga, membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan seperti perlindungan, pendidikan, rawatan dan kaunseling. Dan matlamat yang terakhir, OBBU ialah memastikan nasib setiap insan yang memerlukan terbela dan terpelihara demi menjamin masa depan yang lebih baik.
Mari kita lihat kaedah yang dilaksanakan oleh perniagaan OBBU. Terdapat 3 kaedah. Yang pertama, secara percuma. Kedua, jualan pada harga kos. Ketiga, jualan pada harga di bawah kos. Apa yang dimaksudkan secara percuma? Secara percuma disediakan oleh kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan NGO. Jualan pada harga kos iaitu tiada sebarang keuntungan diperolehi oleh penjual. Jualan pada harga di bawah kos, harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Jualan pada harga di bawah kos juga di mana pengguna akan mendapat subsidi daripada pihak kerajaan. Sekian perkongsian saya pada kali ini. Jika perkongsian ini memberi manfaat, jangan lupa share kepada rakan-rakan. Sila komen untuk penambahbaikan video-video saya pada masa akan datang. Barang siapa tidak mahu merasa pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Sehingga bertemu lagi, jangan lupa subscribe channel Cikgu Fariza Zaki.